من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا أما بعد أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله تبارك وتعالى ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, syukur kepada Allah kerana kita hari ini dapat bertemu. Biasanya Ustaz Asman, tapi Ustaz Asman pada asalnya dia kata dia tak boleh kan minggu ni kan. Saya rasa momentum belajar tu kena teruskan. Jadi kalau cuti hari ni dia akan jadi pancit. Jadi saya kata tak apalah, saya gantilah. Saya ganti. Tapi tak sama macam Ustaz Asman lah saya ni. Okey. Sebelum ni kita belajar tajuk apa? Minggu lepas? Oh, tentang jamak. Okey. Okey, betul. Okey. Apa yang saya nak tekankan dekat sini ialah bahasa Arab ni dia tak sama dengan bahasa Melayu, kan? Sebab bahasa Arab ni dia ada baris hujung. Dekat hujung perkataan tu ada baris. Kalau perkataan bahasa Melayu kita mana ada baris kan? Kita kata makan, kita tak adalah makanu, kan? Duduk ki tak ada kan? Jadi baris bahasa Arab ni dia ada baris, dan baris tu kadang-kadang main peranan. Kalau biasanya kalau baris depan tu menunjukkan kepada orang tu yang melakukan perbuatan, baris atas orang tu yang kena. Dalam istilah bahasa Melayu kita kata objek. Sebagai contohnya kalau kita kata Okey, contohnya kalau kita kata Ja'a Zaidun. Ja'a Zaid. Jadi kita akan bagi baris dun ni sebab apa? Dialah yang datang. Ja'a tu ialah telah datang. Ja'a telah datang. Ini adalah kata kerja. Okey, siapa yang datang? Zaid. Okey, kerana dia yang datang, maka barisnya akan jadi pada depan. Letaklah siapa-siapa pun nama. Ja'a Muhammadun, Ja'a Ahmadu, Ja'a Ahcongu, Ahcong, kan? Ja'a Mutu, Mutu wow tak ada. Jadi yang penting siapa yang datang tu, kalau dialah yang datang, maka barisnya akan baris depan. Gitu. Itu yang saya kata baris tu kan dia main peranan dalam bahasa Arab. Kita mana ada baris kan? Muhammad datang kan? Muhammad datang. Jadi kita punya perkataan dalam bahasa Melayu tu dia tak ada baris hujung. Tapi dalam bahasa Arab ada baris hujung. Okey, contoh lain. Kalau kita kata makan, akala. Kan? Akala Zaid nasi. Pasal kita ni kan orang Melayu, tak boleh lari daripada nasi. Okey, akala macam ja'a, kata kerja kan. Okey, akala. Siapa yang makan? Zaid. Macam tadilah, Zaid kita bariskan depan. Akala Zaidun. Okey, dalam bahasa Arab bila yang kena makan, objek yang kena makan, dia akan dibariskan atas. Ar-ruzza. Akala Zaidun ar-ruzza. Jadi yang makan baris depan, yang kena makan dibariskan atas. Nampak tak peranan baris kat situ? Jadi pentinglah peranan baris ni baris depan, baris atas, ni baris depan. Okey, apa kata kalau terbalik? Macam mana terbalik? Akala Zaidan ar-ruzzu. Akala Zaidan, maksudnya kita ubah kepada kat sini ialah Zaidan.
Lepas tu ar-ruzzu. Okey, ar-ruzzu. Bila kita salah baris, maka peranannya pun terbaliklah. Kita dah kata tadi, yang baris depan ni siapa? Yang makan. Yang baris atas ni apa? Yang kena makan. Sekarang siapa yang makan, siapa yang kena makan? Akala Zaidan ar-ruzzu. Telah makanlah nasi. Telah makan oleh nasi akan Zaid. Kalau terjemahan dululah. Zaid, maksudnya nasi makan Zaid. Okey, cuba benda ni berlaku kat Quran, kita tersilap baca. Kalau terkena macam ni lah, dia akan berubah makna lah. Dan sebab itulah kita digalakkan baca Quran ikut dia punya baris tu betul-betul. Takut dia punya maknanya. Sebab apa itulah peranan baris dalam bahasa Arab tu, kerana dia kadang-kadang merubah makna. Nampak kan? Ini yang makan, ini yang kena makan. Tapi kan cuba ubah akala Zaidan ar-ruzzu. Walaupun dari segi rankingnya, kalau kita kan saya makan nasi. Kan saya dulu kan makan nasi. Cuba ubahkan nasi dengan saya. Nasi makan saya. Lain tak maknanya? Lain. Tapi kalau dekat sini, oleh kerana baris ni ada, jadi tak kisahlah siapa dulu. Tak kisah siapa dulu. Yang penting siapa baris depan, siapa baris atas. Jadi maknanya akan kekal. Siapa yang makan, siapa yang kena makan. Nampak peranan baris dekat dalam bahasa Arab? Boleh faham? Saya laju sangat ke? Pasal dah biasa ngajar budak-budak dekat universiti. Laju-laju je. Tolong breakkan saya. Tolong breakkan saya. Jadi macam tu saya nak kata peranan baris. Sebab apa yang saya cerita ni ada hubung kaitnya dengan apa yang nak diajarkan tentang al-mabni wal mu'rab tu. Jadi dalam bahasa Arab dia ada baris hujung. Sebab itulah bahasa Arab ni dinamakan sebagai lughah al-i'rab. Waalaikumsalam warahmatullahi al-i'rab. Waalaikumsalam warahmatullahi, silakan. Al-i'rab. Okey. Jadi sekali lagi saya katakan bahawa bahasa Arab adalah bahasa yang dia ada baris hujung. Ada baris hujung perkataan. Di hujung perkataan tu ada baris. Sebab apa? Sebab kadang-kadang baris itu menunjukkan makna. Baris itu menunjukkan makna. Contohnya macam kita kata Ja'a Zaidun, telah datang Zaid. Siapa yang datang? Zaid. Sebab itu dia baris depan. Ini akala, telah makan. Siapa yang makan? Zaid. Apa benda yang dia makan? Ar-ruz, nasi. Jadi yang kena makan dibariskan atas. Jadi maksudnya kalau ar-ruz ni kita ubah kepada perkataan lain, contohnya apa? Makan apa? Kek. Buah. Okey, buah. Contoh buah apa? Buah kata al-fakihah. Al-fakihah. Fakihah ni ialah buah. Jadi al-fakihah. Jadi apa baris hujung yang kita nak letak? Al-fakihah lah. Sebab apa? Dia yang kena makan kan? Dia yang kena makan. Jangan bayar depan. Dan jangan Zaid bayar atas. Jadi buah makan Zaid nanti. Begitu. Jadi dalam bahasa Arab, bila pelaku, orang yang melakukan perbuatan, dia akan dibariskan depan. Yang kena buat, iaitu yang perbuatan tu berlaku ke atas dia, maka dia akan dibariskan atas. Secara umumnya macam tu. Okey. Saya buat ayat lain. Contohnya saya kata Zaid kaya. Zaid kaya. Zaid Ghani. Jadi orang nama Abdul Ghani itulah hamba yang
kaya. Hamba kepada Allah yang kaya. Al-Ghani itu nama Allah kan. Jadi dalam bahasa Arab, jadi ini adalah kata nama kan. Zaid adalah nama kan, kata nama. Jadi bila kata nama duduk dekat depan, dia akan dibariskan depan. Kita akan kata Zaidun. Ini subjek. Ini predikat. Ini benda yang ini ialah ceritanya. Zaidun. Kenapa Zaid? Apa cerita dia? Oh, kaya. Ghaniyun. Okey, Zaid Ghani. Jadi dia bagi depan. Okey, boleh tak kita cakap saya kaya? Amin. Macam mana saya apa saya? Ana. Okey, ana Ghani. Boleh juga. Cuma ana tu ada tak dia punya baris hujung dia? Tak adalah, pasal alif memang tak ada apa kan? Tak ada baris. Ana begitu je. Cuma beza antara Zaid dengan ana ialah Zaid ini dia boleh berubah-ubah bagi hujung dia. Dia boleh jadi Zaidun, kadang-kadang dia boleh jadi Zaidan, dan apa lagi bagi yang terakhir? Boleh jadi Zaidin, Dun dan Din kan? Dan Din Dun. Tapi ana boleh berubah-ubah tak? Jadi ana ni dia tak berubah. Dia tetaplah macam tu, duduk kat mana-mana pun ana. Sementara Zaid ni okey, Zaid duduk di awal ayat, okey bagi depan. Tapi kalau Zaid tu kena pukul contohnya, Zaid kena dibariskan atas gitu. Tapi kalau ana tak berubah. Inilah benda yang kita nak belajar hari ini, iaitu tentang mabni dan mu'rab. Jadi yang berubah tu namanya mu'rab. Mu'rab. Dan yang tak berubah macam ana ni namanya ialah mabni. Statik lah maksudnya. Dia tu tak berubah. Daripada dulu sampailah kiamat nanti dia ana je lah. Macam awak. Tahu tak awak dalam bahasa Arab apa? Anta. Piramli betul. Anta. Anta. Kalau awak lelaki, anta. Awak perempuan? Anti. Okey? Tak tahu lelaki perempuan? Antu. Tak adalah pula kan. Jadi ada anta, ada anti. Jadi anta, anti, ana ni adalah satu kategori, iaitu kata ganti nama yang dia masuk dalam mabni. Sementara perkataan dalam bahasa Arab ni kebanyakannya memang yang macam Zaid ni lah, yang mu'rab, yang boleh berubah-ubah. Boleh berubah-ubah. Okey, cuba kita tengok. Hari ini kita nak belajar apa? Topik 5, mabni dan mu'rab. Okey, topik mabni dan mu'rab. So, objektif pembelajarannya apa? Memperkenalkan pelajar kepada konsep perubahan akhir kalimah dalam bahasa Arab. Itu yang namanya i'rab. Serta membezakan antara kalimah yang tetap, iaitu mabni. Maksudnya tetap apa? Yang dia memang tak berubah-ubah. Yang tetap mabni, dan kalimah yang berubah-ubah iaitu mu'rab, bagi memahami struktur ayat Arab dengan lebih tepat dan berkesan. Jadi sebab apa? Sebab dia ni berkaitan dengan bila kita buat ayat. Jadi bila kita buat ayat macam ni, kita akan nampak bahawa oh sini kena bagi depan, ini kena baris atas. Dia ada undang-undang dia. Tapi benda yang mabni, dia memang kata orang apa, degil lah, dia buat je gitu. Dia tak berubah. Dia tak berubah. Okey, jadi hasil pembelajarannya insya-Allah di akhir topik ini anda seharusnya dapat memahami maksud dan konsep asas mabni dan mu'rab dalam bahasa Arab. So, kita boleh fahamlah. Boleh sebut mabni mu'rab ni, oh mabni ni statik, tak berubah. Mu'rab ni berubah. Mengenal pasti perbezaan antara kalimah mabni dan mu'rab. Okey. Afwan. Nanti kita akan tahu apakah kategori perkataan yang mabni, sikit je, dan apakah perkataan yang
yang mu'rab. Okey. Yang ketiga, yang ketiga mengetahui jenis kalimah. Okey, contohnya dhamir. Dhamir tu maksudnya ialah kata ganti nama macam ana, anta, anti. Tu dhamir. Huruf. Sebelum ni mungkin kita pernah dengar huruf jar. Min, ila, kan? Tu adalah huruf jar. Tu adalah kategori huruf. Huruf ada macam-macam. Jadi semua yang kategori huruf tu adalah mabni. Dia tak berubah. Min lah sampai bila-bila. Cuma kadang-kadang jadi minal tu pasal nak sambung perkataan. Tak apa. Lepas tu isim isyarah, kata nama tunjuk. Kita nak tunjuk ini, itu. Jadi itu namanya isim isyarah. Isim isyarah ni macam apa? Macam hadha. Pernah dengar tak perkataan hadha? Ini buku. Hadha kitab. Hadha kitabun. Hadha. Jadi hadha kitab ni, dia punya kedudukan ni macam Zaidun Ghani. Ni subjek, predikat. Subjek, predikat. Patutnya baris depan. Bagi depan kan? So yang ni bagi depan. Tapi yang ni apa hal? Tak boleh kita hazau. Hazau tak ada. Jadi dia tak perlu. Dia memang haza lah. Dia haza tetap haza. Dia tak berubah. Kita tak perlu nak bariskan depan ke apa. Ini menunjukkan bahawa haza ni adalah mabni dan dia nama tu, apa yang dia kata kat situ, isim isyarah. Itu kata nama tunjuk. Nak kata tunjuk ini, nak tunjuk itu. Okay, jadi saya tunjuk secara apa nama ni, secara sepitah lalu dulu. Kemudian hasil pembelajaran keempat apa? Mengaplikasikan pengetahuan tentang mabni dan mu'rab dalam analisis kalimah dan binaan ayat. Maksudnya nanti ada dekat sini ni ada apa? Helaian tugasan ke? Ada helaian tugasan, nanti kita akan cuba tengok. Okey. Kemahiran memahami konsep mabni dan mu'rab, seseorang dapat menguasai tata bahasa Arab dengan lebih mendalam dan memahami struktur ayat Al-Quran dengan lebih jelas. Okey, jadi mungkin kita akan cuba tengok apa perkataan-perkataan dalam Quran yang ada mabni dengan mu'rab. Okey, pengenalan. Dalam pembelajaran bahasa Arab yang biasa Ustaz Asman baca Kita tak baca? Saya bacalah Dalam pembelajaran bahasa Arab, salah satu aspek penting yang perlu difahami ialah bagaimana kalimah berubah pada hujungnya mengikut peranan dalam ayat. Mengikut peranan tadi yang saya cakap tu lah. Mengikut peranan. Apa peranan Zaid dalam ayat akala Zaidun ar-ruzza? Zaid yang makan. Apa peranan ar-ruz? Dia kena makan. Okey. Jadi dalam kaedah bahasa Arab, jika dia yang melakukan perbuatan, kena letak baris depan. Kalau dia benda yang kena, maksudnya perbuatan tu berlaku ke atas dia, makan, dia yang kena makan, maka dia kena bariskan atas. Kita faham Secara konsep macam itulah. Okey, proses ini dinamakan i'rab. Jadi proses kita nak bagi baris ni, inilah namanya i'rab. Bila nak bagi depan, bila nak bagi atas, itu namanya i'rab. Memahami konsep ini membantu kita memahami makna ayat. Nampak tak? Bila kita tahu ni bagi depan, ni yang makan. Bila ni bagi atas, yang kena makan. Jadi kita membantu memahami makna ayat dengan tepat dan juga membantu dalam membaca dan mentafsir ayat Al-Quran dengan lebih baik. Saya nak cerita pada tuan-tuan dan puan-puan, saya belajar bahasa Arab, kemudian semasa saya berada di Madinah, solat tarawih kan panjang kan, satu malam satu juzuk kan, terketar kaki. Tapi saya jadi seronok tu pasal apa? Ialah kita kadang tak hafal pun bacaan yang imam baca, tapi saya boleh analisa yang dia baca tu, ayat-ayat tu, okey tak, dia punya ni dia pelaku ke, ni apa ke, jadi macam tu. Jadi saya tak ngantuk lah. Jadi kadang-kadang dan kalau di Malaysia ni, saya bila dengar orang baca, saya tak hafal, tapi kata apa pasal dia bagi atas ni apa pasal dia bagi depan, patutnya dia ni orang yang makan, tiba-tiba dia bagikan atas.
Lepas tu yang kena makan dia bariskan depan. Saya jadi tak khusyuk lah, pasal apa hal baca macam ni, maksudnya dia salah baris. Dia salah baris baca tu, dia tersilap hafal, tersilap ke apa kan. Waalaikumsalam, Tuan Haji silakan. Sahibul Ka'kah. Tuan kek. Sahibul Ka'kah. Al-Ka'kah kek. Tak ada bawa ini. Tak bawa ini. Saya kena datang lagi lah pula. Jadi saya nak cerita khutbah kali pertama saya hadir di Madinah, di Masjid Universiti. Jadi yang saya dengar bukan isi khutbah, tapi yang saya analisis ialah baris hujung perkataan yang dilontarkan oleh khatib. Punya teruknya saya. Jadi saya dengar betul tak dia baca ni, bagi depan ke bagi atas ke, betul ke tak. Tapi isi saya tak kisah sangatlah. Itu kali pertama saya kata, saya ingat lagi sampai sekarang. Sebab apa? Sebab bahasa Arab bahasa yang ada kaitan dengan baris hujung. Jadi proses ini bukan i'rab, memahami konsep ini membantu kita memahami makna ayat dan juga membantu kita untuk membaca dan mentafsir ayat Al-Quran dengan lebih baik. Dekat kita dah muka surat 54 Tuan Haji. Ya. Masih baru lagi, tak jauh lagi. Cuma saya untuk Haji boleh nampak bahawa bahasa Arab dia ada kaitan dengan baris hujung Tuan Haji. Bahasa Arab ni ada kaitan dengan baris hujung. Macam bila ayat akala Zaid ar-ruz, ini adalah ayat yang dimulai dengan kata kerja akala, telah makan. Siapa yang makan? Zaid. Jadi undang-undang bahasa Arab, kalau dia makan kena baris depan. Siapa? Muhammad, Muhammadun. Siapa lagi? Ahmad, Ahmadu. Jadi yang kena makan dalam bahasa Arab kena baris atas. Ar-ruzza, nasi. Haji bawa kuih, al-ka'ka, kaf ain kaf. Jadi kena bagi atas lah. Jadi kalau kita kata akala Zaidan al-ka'ku, siapa makan siapa? Kek makan Zaid. Nampak? Jangan salah baris. Jangan salah baris. Jadi kalau kita kata akala Zaidan al-ka'ku, al-ka'ku itulah kek. Ya? Al-Ka'. Jadi kalau kita kata akala Zaidan al-Ka'ku, kek makan Zaid. Jadi kena al-Ka'ka lah. Begitu. Al-Ka'. Dia tak jauh. Kek, ka', kek, ka'. Dekat je tu. Al-Ka'. Sebab tu saya bila Tuan Haji sampai, saya kata sahibul ka'. Tuan kek. Sahib. Sahibul ka'. Biasa kita dengar sahibul fadilah kan. Sahibus samahah untuk mufti, untuk qadi sahibus samahah. Okey, kita tengok konsep asas mabni dan mu'rab. Apa itu mabni? Mabni ialah kalimah yang bentuk akhirnya tetap. Bentuk akhirnya tetap, statik kata orang, tidak berubah walaupun berubah kedudukannya dalam ayat. Macam yang saya kata tadilah, ana ni kata ganti nama, dia tak berubah. Ana letak ujung, letak tengah, letak apa, dia tetap jadi macam ana, begitu juga. Dia tak berubah. Baris hujungnya tak berubah. Manakala mu'rab, mu'rab ialah kalimah yang berubah akhirannya bergantung kepada kedudukan dalam ayat kerana i'rab. Jadi contohnya kat sini Zaid lah. Zaid ni. Jadi kalau kita nak ubah dia yang kena makan boleh je. Macam kalau kita kata akala Zaid as-samak. As-samak itu apa? Ikan. Kan? Tapi kalau ikan you boleh tak makan Zaid? Boleh je kan? Jadi as-samak. As-samaka. Jadi kalau Zaid makan ikan, akala Zaidun as-samaka. Tapi kalau ikan makan Zaid,
Akala as-samaku Zaidan. Nampak tak? Akala as-samaku Zaidan. Ikan, dia tak kisah. Kalau yang penting baris. Yang penting baris. Kedudukan tu dia tak berapa kisah sangat. Sebab macam kita bahasa Melayu, pasal kita tak ada baris. Sebab tu kita bergantung kepada urutan, kan? Saya makan ikan. Ubah ikan makan saya. Berubah tak mana? Ubah. Kita kena ikut urutan. Pasal kita tak ada baris. Baris hujung. Tapi oleh kerana bahasa Arab ada baris hujung, yang penting baris ni macam mana. Okey, kalau Zaid makan ikan, akala Zaidun as-samaka. Kalau ikan makan Zaid, akala Zaidan as-samaku. Atau kalau nak ikut urutan, akala as-samaku Zaidan. Itu nampak jelas lah. Tapi kalau kita gunakan baris betul-betul, maka kalau letak kat mana pun perkataan tu, dia tetap akan kita tahu bahawa baris depan itu adalah pelaku, baris atas itulah orang yang kena, yang perbuatan tu berlaku kat atas dia. Boleh? Nampak tak betapa penting baca Quran kena ikut baris yang betul? Takut-takut maknanya berubah. Ni antara kes yang kecil lah ni. Dan antara sebab kenapa ilmu Nahwu bahasa Arab ni diasaskan ialah kerana ada orang salah baris baca Quran. Dia menyebabkan makna jauh berubah sekali. Dia siapa ada seorang tu dia orang hebat, tapi dia tersalah baca baris tu. Dia dalam surah At-Taubah tu apa? Innallaha bari'un minal musyrikina wa rasuluhu. Tapi dia baca wa rasulihi. Menyebabkan maknanya sesungguhnya Allah berlepas diri daripada orang-orang musyrik dan rasulnya sekali. Apa maksudnya? Allah berlepas diri daripada orang musyrik, maksudnya Allah tak peduli, kan? Dan rasul pun Allah tak peduli juga. Maknanya salah lah. Sepatutnya wa rasuluhu, dan rasul juga berlepas diri daripada orang musyrik. Patutnya maknanya macam tu. Tapi oleh kerana dia salah baca wa rasulihi bukan wa rasuluhu, maknanya dia berubah. Langsung tak betul lah maknanya. Seolah macam Allah Ta'ala tak peduli dengan rasul. Kan tak kena. Jadi oleh kerana ulama' Nahwu ni dengar ada orang salah baca, jadi dia terus buat sesuatu yang dia ciptakan ilmu Nahwu supaya orang tak salah baca. Jadi sebenarnya ilmu Nahwu dalam bahasa Arab ni, dia bertitik tolak daripada nak jaga Quran tu jangan jadi salah bacanya. Sebab apa? Masa tu kalau semua orang Arab senanglah. Ini bila orang Arab dah mula buka negara Rom, dia bukan Arab, negara Parsi, bukan Arab, kan? Jadi dia orang bila cakap Arab, dia orang tak reti. Dia orang salah-salah. Jadi itu yang perlukan kepada kaedah. Itu namanya ilmu Nahwu. Itu ceritanya. Ya. Oh, bila bertanwin, bila tak bertanwin. Oh, senang. Okey. Macam ni, kalau kita buang alif lam, tak ada alif lam, akan jadi samakun lah. Samakun, samakan, samakin. Tapi bila letak alif lam, dia tak boleh ada. Alif lam dengan tanwin tak boleh sama-sama. Kalau samakun, letak alif lam, jadi as-samaku. Kalau Ahmad tu cerita lain. Macam Ahmad, dia nama orang. Dia tak perlu letak alif lam. Okey. Dia mungkin tak masuk lagi bab ni, tapi dia macam ada orang dapat kad VIP. Dia ada sesetengah perkataan tu, dia namanya mamnu' minas sarf. Dia tak boleh ditanwin. Dia punya pantang dia tak boleh tanwin dan tak boleh bagi bawah. Contohnya apa? Selain daripada Ahmad, contoh lain ialah Makkah. Makkah. Pernah dengar Makkah? Makkah lah. Makkah. Okey, jadi Makkah adalah kata nama khas yang berakhir dengan tak marbutah. Jadi dia pun tak boleh nak ditanwinkan jadi Makkatun, tak. Makkatu je. Makkatu, Makkata. Dia tak boleh di Makkati ni, tak boleh. Dari bawah tak boleh. Jadi ada sebahagian perkataan dalam bahasa Arab yang namanya mamnu' minas sarf. Dia tak boleh tanwin, macam Ahmad, macam Makkah, dan tak boleh dibariskan bawah.
Jadi bila dia kena baris bawah lah contohnya, nanti dia gantikan dengan baris atas. Tu cerita lain lah. Saya tak mahu nak menakutkan. Tapi maksudnya bila dah tanya tu saya jawab. Tapi macam tu lah. Ada sesetengah perkataan yang dia special. Special treatment. Dia ada kat VIP saya kata kan. Jadi kebanyakan orang rakyat marhain je lah. Okey. Okey, bagus soalan tu. Okey. Mu'rab. Okey. Kita tengok jenis perkataan kalimah status penjelasan. Okey, perkataan yang mabni, yang statik, yang tak berubah tu, contohnya ialah huwa. Huwa tu apa? Apa makna huwa? Dia. Dia seorang lelaki, huwa. Itu adalah kata-kata nama. Hadza untuk nak kata ini, kata petunjuk, ataupun dia sebut tadi dia ada sebut isim isyarah, isim isyarah, kata nama petunjuk. Jadi statusnya mabni, penjelasan akhir kalimah tak berubah. Maksudnya huwa tu tetap huwa lah. Tak akan menjadi huwi, huwawe, tak ada. Tak ada, dia tak akan berubah. Huwa kekal huwa. Huwa dia lelaki. Kalau dia perempuan, hiya. Hiya kan? Ha, ya, ha baris bawah, ya baris atas. Hiya. Dia sama selama-lamanya akan jadi hiya, tak berubah. Okey, yang bawah tu apa? Mu'rab. Jenisnya mu'rab. Apa contoh perkataannya? Macam waladun, anak lelaki. Waladun. Kitabun, buku. Jadi waladun boleh berubah menjadi waladan, waladin. Kitabun boleh jadi kitabun, kitabin, kitaban. Okey, jadi statusnya mu'rab. Akhir kalimah boleh berubah. Boleh? Dia nak kenalkan simple-simple je tu. Okey, contoh perubahan mu'rab pada muka surat 55. Muka surat 55. Cuma orang yang di atas talian tak nampaklah layan ni. Okey. Kecuali kita tunjukkanlah gitu. Tapi kalau tak nak tunjuk ada Kalau ditunjukkan sangat cantik supaya dia boleh follow lah. Okey, dekat muka surat 65. Ada kena dalam ni kan yang formula ayat asas. Bukan, contoh perubahan ni. Muka surat 55. Hari ni tak ada mengaji ya. Jadi kita boleh melalut lebih sikit lah. Sejauh mana nak kekal kita, saya boleh melalut lah. Okey. Siapa tahu? Ada orang nak pergi jemputan kahwin nanti. Ya, betul. Di atas kata contoh perubahan mu'rab. Contoh perubahan mu'rab. Tapi mabni, kita boleh ingat tadi, mabni yang statik, mu'rab yang berubah. Jadi dia sekarang nak tunjukkan macam mana boleh berlaku perubahan tu, macam mana boleh berlaku mu'rab tu. Okey. So dekat sini ayatnya apa? Al-waladu fi al-baiti. Al-waladu fi al-bait, wa al-waladu fil bait. Maknanya apa? Al-waladu budak lelaki itu, fi dalam, al-bait rumah. Okey, sekarang ni kalau kita lihat perkataan al-waladu, macam saya cerita tadi, kalau kata nama duduk dekat depan, dia jadi subjek. Dia istilahnya dalam bahasa Arab jadi mubtada, dia kena baris depan. Sebab itulah kita lihat al-waladu dibariskan depan. Al-waladu, bukan al-walada, bukan al-waladi. Apa sebabnya? Sebab kata nama duduk dekat awal ayat, dia jadi mubtada, ataupun dalam bahasa Melayu kita kata subjek. Jadi subjek. Jadi dia letakkan baris depan, al-waladu fil baiti. Okey. Kalau kita lihat ayat yang kedua, ra'aitu. Itu adalah kata kerja. Ra'aitu waladan. Ataupun kalau kita nak letak alif lam pada waladan, jadilah al-walada. Maksudnya letak al, tanwin pun tak ada. Okey. Kenapa pula dekat situ boleh jadi waladan ataupun al-walada? Sebab adanya perkataan ra'aitu.
Ra'aitu tu maksudnya apa? Saya melihat. Ra'aitu saya melihat. Mesti ada benda yang kena lihat kan? Mesti ada objek. Okay? Jadi dalam bahasa Arab, kalau objek, dia kena baris atas. Maksudnya dalam istilah bahasa Arab, dia namanya maf'ul bih. Istilahnya dinamakan sebagai maf'ulun bih. Maf'ul bih ni objek lah. Ataupun kadang-kadang dalam bahasa Melayu dia kata penderita. Ada istilah tu, penderita. Jadi kalau kita kata akala Zaidun ar-Ruzza, akala ni kata kerja, Zaidun ni pelaku, ar-Ruzza penderita. Pasal dia menderita dimakan. Saya pun terkejut juga ada orang kata, oh penderita okey. Ikutlah. Jadi penderita tu maf'ul bih lah. Jadi ra'aitu waladan, ataupun kalau kita letak alif lam, ra'aitu al-walada. Kenapa baris atas? Sebab dia menjadi objek ataupun penderita ataupun maf'ulun bih. Saya cerita tadi kalau maf'ul bih ataupun benda yang kena, dia ni akan dibariskan atas. Nampak tak berubah daripada baris depan ke baris atas? Okey, ayat ketiga. Marartu bi waladin. Marartu bi waladin. Maksudnya apa? Saya melalui seorang budak. Okey, dalam bahasa Arab bila kita gunakan marartu, dia kena ada huruf ba. Ada huruf jar, ba. Dan dalam bahasa Arab, bila ada huruf jar ni, selepas dia tu, kata namanya mesti dibariskan bawah. Kan? Yang paling mudah sekali, yang kita dalam kehidupan kita ni, biasanya kalau nak makan, baca apa? Bismillah. Jadi bismillah tu asalnya ba, lepas tu ada isim kan? Jadi ba ni adalah huruf jar. Jadi selepas huruf jar, kata nama kena baris bawah. Bismi. Lepas tu ada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Cuma bismillah tu dia punya cara tulis dia dah tak ada dah alif ni. Sebab tu kita nampak bismillah, ba, sin, mim. Bismillah. Bismillah. Sebenarnya asalnya ada alif. Tapi penulisan bismillah ni dia dah jadi special, tanpa alif. Bismillah. Jadi dibariskan bawah. Sebab apa? Sebab ada huruf harfu, namanya harfu jar. Huruf jar. Huruf jar ni ada macam ada banyak. Min pun huruf jar. Ila adalah huruf jar. Jadi ba, huruf ba ni adalah huruf jar. Kalau dekat mahkamah, pernah dengar tak kena angkat sumpah? Betul tak? Apa? Wallahi. Kan? Saya tak pernah masuk mahkamah tu. Okey, dia punya sebutan ni ialah wallahi wa billahi wa tallahi. Tallah. Okey? Wallahi. Jadi waw, lepas tu ada huruf jar ba, ada huruf jar ta. Semua sekali menyebabkan lafzul jalalah Allah ni kena pada bawah. Wallahi wa billahi wa tallah. Jadi waw, ba dan ta ni adalah termasuk dalam huruf jar. Dengan sebab itulah tak pernah kita dengar mahkamah wallahu wa billahu wa tallahu, tak ada. Dia mesti wallahi wa billahi wa tallahi. Memang ikut betul-betul kaedah nahwu. Jadi kat mahkamah cakap Arab. Sebab dia adalah sumpah. Sebab itulah dia kategori huruf jar, tapi dia panggil wawul qasam, ba al-qasam, ta'ul qasam. Al-qasam tu maksudnya sumpah. Qaf, sin, mim. Banyak tak dalam Quran ada penggunaan huruf jar ni? Banyak kan dekat surah yang hujung-hujung, kan? Wadduha wal-laili. Itu semua adalah waw, tu adalah huruf jar. Huruf jar. Wal fajri walayalin ashri. Semua adalah bersumpah tu. Allah Taala bersumpah dengan benda-benda tu. Wal asri. Kita baca wakaf kan, wal asr. Tak nampak dia punya baris bawah. Tapi sebenarnya wal asri. Baris bawah. Sebab waw tu adalah waw untuk sumpah. Dan waw sumpah ini termasuk dalam
Huruf jar. Dan huruf adalah mabni. Huruf dia statik, dia tak berubah. Okey, sebenarnya yang kita nak cakap adalah tentang ba ni lah, biwaladin. Bila lepas ba, kena baris bawah. Nampak tak perkataan al-walad ataupun walad berubah dari baris depan ke baris atas ke baris bawah. Jadi bila berubah, itulah namanya mu'rab. Ya, perkataan itu adalah perkataan yang mu'rab. Ya. Al-walad. Ya. Iya, betul. Fi adalah huruf jar. Dengan sebab itu adalah al-bait kena dibariskan bawah. Nampak kan? Fi adalah huruf jar. Biasa baca tak doa? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai. Semua boleh bawakan lepas fi. Fil ardi wala fis samai. Nampak tu? Kita bagus tu sebut huruf jar fi tadi. Saya teringat doa tu. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Okey, jadi pergi kedai kena baca, takut ada orang santau. Saya pernah. Ya? Bagus baca. Baca apa-apa pun. Takut ada apa isteri nak buat sesuatu pada suami ke apa, suami baca. Kita yakin Allah Ta'ala takkan mudaratkan kita walaupun dia tak apa-apa pun. Puan Faridah tak terjatuh. Tak baik. Nasihat. Betul kan, kadang kita pergi kedai kan rasa macam tak sedar hati tu kan. Saya baca tu Bismillahirrahmanirrahim. Saya bergantung kepada Allah Ta'ala. Ya, Allah, maksudnya kita kena yakin bahawa kalau Allah Ta'ala kata tak mudarat, semua manusia makhluk dalam dunia ni nak memudaratkan kita, Allah Ta'ala kata tak, maka dia tak akan jadi. Jadi kita kena yakinlah, baca dan yakin, insya-Allah. Ya? Doa apa? Nak kaya. Ada je doa. Tapi kalau doa, ya? Dia maknanya apa dia? Bismillahilladzi, dengan nama Allah yang la yadurru, yang tidak akan mudarat, ma'asmihi, dengan nama Allah itu, syai'un, sesuatu pun tak akan memberi mudarat, fil ardi, di atas muka bumi, wala fis sama. Maksudnya di mana tempat pun, ataupun ke bumi ke kat langit ke, dengan sebab kita sebut nama Allah tu, benda tu jadi tawar lah, seolah-olahnya orang katakan tawar, jadi penawar kan, penawar. Jadi dengan sebab kita baca tu, kita sentiasa baca lah. Yakin. Neutralize. Okey. Kenapa penting? Tiba-tiba Ustaz Azman kata, kenapa penting? So, tanpa memahami mu'rab dan mabni, pelajar akan keliru dalam membuat i'rab. Jadi membuat i'rab ni maksudnya orang yang mungkin advance lah. Dia biasanya kalau belajar tentang kaedah tata bahasa Arab, nahwu, jadi dia akan ada soalan-soalan. Ni apa ni? Dia baris ni dibuang ni. Ni baris buang. Okey, mana pelaku, mana yang penderita? Mana pelaku, mana penderita? Jadi pelajar kena letak baris lah. Itu antara mungkin soalan lah. Soalan kepada pelajar yang advance lah. Jadi untuk kali ini saya tak payah nak tanya lah. Cuma itulah gunanya kita tahu mabni dan mu'rab. Jadi sebagai ringkasan, pembelajaran ciri kalimah membolehkan pembinaan ayat yang betul. Okey. Menjadi asas kepada pelbagai topik nahwu seperti mubtada, khabar. Tadi saya dah sebutkan mubtada, khabar. Subjek, predikat. Iaitu benda, apa cerita. Jadi mubtada ni nak ikutkan pemula. Maksudnya perkataan pemula. Khabar, apa khabar? Kan? Khabar tu apa? Cerita. Jadi ada benda,
ada cerita. Jadi benda tu, mubtada' tu, dia bila duduk di awal ayat kena baris depan. Okey, maf'ul. Tadi saya sebut maf'ul. Kan? Penderita tadi tu, objek penderita. Lepas tu i'rab fi'liyah dan lain-lain. Maksudnya itulah i'rab yang berkaitan dengan kata kerja dan sebagainya lah. Maf'ul bih bolehlah. Seperti saya kata di penderita. Ni puan dah create satu istilah pemangsa pula kan. Mangsa jadi mangsa. Bolehlah. Yang penting faham yang bahawa dia tu adalah perbuatan tu berlaku kepada dia, ke atas dia. Yang victim. Okey. Sesuai diperkenalkan awal dalam pengajaran bahasa Arab untuk dewasa. Jadi macam itulah. Sebab itulah saya awal-awal tadi saya jelaskan kepada tuan-tuan dan puan-puan bahawa perbezaan antara bahasa Melayu dengan bahasa Arab ialah bahasa Arab dia ada baris di hujung perkataan yang mungkin main peranan dalam mencaturkan makna, untuk memberikan makna kepada ayat itu. Okey. Jadi masuk pada helaian tugasan lah kan? Cuba kita tengok sama-sama. Okey, helaian tugasan, assignment sheet, nama modul khusus intensif bahasa Arab dewasa kibat, tajuk topik. 57? Okey, tak payah baca lah Okey. Buka terus 57. Latihan mabni dan mu'rab. Iaitu mabni tu dia panggil tetap. Saya kadang-kadang kata statik. Dia tak berubah. Sementara mu'rab tu berubah. Okey. Aras ingatan, remembering. Arahan, tandakan sama ada perkataan berikut mabni atau mu'rab. Hadza. Mabni ke mu'rab? Mabni, dia tak berubah. Rusulun, boleh jadi rusulan, boleh jadi rusulin tak? Boleh. So itu adalah mu'rab. Mabni, dia tak berubah sebab dia itu adalah kata ganti nama. Muslimun boleh jadi muslimin tak? Itu pun berubah lah tu. Muslimun akan boleh jadi muslimin. Dia akan berubah jadi dua cara tu lah. Muslimun ataupun muslimin. Itu mu'rab. Haula'i mabni sebab dia adalah kata petunjuk atau isyarah mereka. Ya. Tak ada. Ya, betul. Contohnya macam ni kan, macam kita nak tunjuk ini buku. Kita akan kata hadza kitab. Sebab kitab ni perkataannya tak ada tak marbutah, kita akan gunakan hadza. Okey, kalau kita nak kata ini kereta. Kereta dalam bahasa Arab adalah sayyarah. Jadi kita tak gunakan hadza, kita gunakan hadhihi sayyaratun. Jadi hadhihi pun kategori dia sama macam hadza. Kata nama petunjuk kan. Dia hadhihi dia tak berubah. Hadhihi tak jadi hadhihu. Tak jadi hadhiha, tak ada. Hadhihi sayyaratun. Okey. Ana. Mabni ke mu'rab, berubah tak berubah? Tak berubah. So ana mabni. Anta mabni juga. Dia tak jadi antu. Okey. Mukhlisun macam muslimun. Mu'rab. Dia sama ada mukhlisun ataupun dia akan berubah menjadi mukhlisin. Okey. Mukhlisun adalah kata mufrad daripada mukhlisun. Dia boleh jadi mukhlisun, boleh jadi mukhlisan, boleh jadi mukhlisin. Dia boleh berbaris dengan 3 baris hujung. Itu adalah mu'rab. Zalika mabni. Tapi boleh tak jadi zaliki. Tapi zalika untuk muzakkar, zaliki untuk
Itu dia lain. Zalika lain, zaliki lain. Dia separate. Tapi yang penting dia tak berubah. Dia mabni. Jadi anta mabni. Bukan mu'rab. Okey. Ars analisis, analyzing. Arhan, kenal pasti perkataan mabni atau mu'rab di dalam ayat berikut. Yang pertama, qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, hadza bayanun linnasi wa hudan wa mau'izatun lil muttaqin. Banyak perkataan tu. Hadza, dah tahu dah. Mabni, bayanun. Bila bertanwin tu mu'rab lah. Bila bertanwin tu tak apa, non boleh jadi nan, boleh jadi nin. Jadi perkataan bayanun adalah mu'rab, berubah. Okey, dekat perkataan linnas dia ada lam, lepas tu ada annas. Jadi lam tu adalah harfu jar. Jadi huruf jar mabni. Tapi perkataan annas mu'rab. Sebab boleh jadi annas pasal kerana dia letak selepas lam, sebab dia dari bawah. Tapi kalau di tempat lain, itu boleh jadi annasu, boleh jadi annasa. Jadi annas adalah mu'rab. Wa huruf. Jadi dia adalah mabni. Hudan. Hudan bila tanwin ni adalah mu'rab. Cuma hudan ni dia taraf mu'rab dia macam mana dia sebab dia tak boleh terima baris. Sepatutnya dia boleh berbaris alif tu kan, alif bengkok, kita ada alif bengkok atau alif maksurah. Tapi sebenarnya dia dia tu adalah mu'rab. Cuma kita tak boleh nampak baris dia. Special case juga lah. Wa, sekali lagi wa. Wa tu adalah huruf. Dan mau'izatun. Mu'rab ke mabni? Mu'rab. Dia boleh jadi mau'izatan, boleh jadi mau'izatin. Okey, lil muttaqin. Macam juga linnas tadi ada lam kan? Lam tu adalah huruf jar. Di lam tu adalah mabni. Al-muttaqin kadang-kadang di tempat lain al-muttaqun. Maka al-muttaqin adalah mu'rab. Ahsantum. Hadza bayanun linnasi wa hudan wa mau'izatun lil muttaqin. Ini adalah penjelasan untuk manusia dan petunjuk dan peringatan bagi orang-orang yang bertakwa. Itu maknanya. Hadza, ini bayanun, penjelasan, linnas, untuk manusia, wa dan hudan, petunjuk, wa dan mau'izatun, peringatan, lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Ya. Tak, sebab waw ni ada macam-macam jenis. Ada waw huruf jar, tapi waw huruf jar ni dia bermaksud waw sumpah. Tapi kalau waw kat situ, waw tu dinamakan sebagai waw harfu atf yang bermakna dan. Jadi kalau waw huruf harfu namanya ataf, huruf ataf. Jadi huruf ataf dia macam mana fungsi dia? Contohnya kalau kita kata Ja'a Zaidun wa Muhammad. Siapa datang? Zaid. Siapa lagi yang datang? Muhammad. Jadi waw ni dia macam pak turut. Muhammad ni ikutlah baris yang sebelum. Itu namanya huruf ataf. Huruf ataf. Jadi waw yang dekat mana tadi tu? Waw yang dekat selepas sebelum huda, wa hudan, wa mau'izah, itu adalah waw namanya waw harf ataf. Jadi waw dia macam-macam waw. Waw lil muttaqin, lam huruf jar. Lil muttaqin, okey. Perkataan contohnya kalau seorang muslimun. Kalau ramai
limuna. Memang nun bagi atas. Jadi al-muttaquna, al-muttaqin. Nun memang statik di bagi atas. Tapi perubahannya ialah pada yang sini. Dia sama ada waw ataupun muslimin. Sebab dia bentuk jamak kan. Bentuk jamak, dia punya perubahannya sama ada waw untuk baris depan. Kalau baris atas, baris bawah, dia akan gunakan huruf ya. Pendedahan awal. Saya tak nak beritahu awal sebab saya takut nanti nampak susah sangat ni. Jangan berhentilah belajar. Ha? Dia yang ikut tu mau'izah tu dia ikut huda. Okey, huda tu dia ikut bayan. Nampak tak? Ayat tu ada hadza bayanun linnasi wa hudan. Hudan tu patutnya kedudukan ialah baris depan. Tapi oleh kerana alif tu tak boleh menerima baris, so kita anggapkan dia tu macam baris depan. Lepas tu apa? Wa mau tun. Nampak tak? Konsisten dia. Bayanun wa hudan baris depan, patutnya wa mau ma'idha tun. Jadi semua tu adalah huruf. Dua waw tu adalah dua waw huruf ataf yang ikut kepada bayanun. Okey, tak faham buat de je. Buat macam tidak ada apa-apa yang berlaku. Okey. supaya tak gerun. Okey, yang kedua, qala ta'ala, firman Allah, uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Okey, perkataan uballighukum tu adalah kata kerja, uballighu. Tapi kum tu adalah dhamir, kata ganti nama. Jadi sebab dia punya mungkin Ustaz Asman dulu pernah ajar tentang kategori perkataan. Kita dalam bahasa Arab perkataan ada isim, ada fa'il, ada harf. Isim kata nama, fa'il kata kerja, harf adalah harf, ada partikel begitu. Bila kita bincang tentang mabni dan mu'rab ni, isim ada yang mabni, ada yang mu'rab. Fa'il pun ada yang mabni, ada yang mu'rab. Jadi saya mungkin saya skip dulu uballighukum. Saya pergi kepada risalat. Risalat. Dia adalah kata jamak kepada risalah. Risalatun. Risalah utusan. Jadi perkataan risalat ni boleh berubah. Dia boleh jadi risalatu, boleh jadi risalati. Jadi dia adalah mu'rab. Rabbi. Dia adalah perkataan Rabb plus ya. Rabb plus ya. Rabb maknanya Tuhan, ya itu adalah saya ataupun aku. Jadi yang saya, aku itu adalah dhamir, kata ganti nama. Jadi perkataan Rabb boleh jadi Rabbun, Rabban, Rabbi. So kalau kita pisahkan Rabbi itu, Rabb adalah mu'rab, ya adalah mabni. Boleh faham sebab apa? Kata ganti nama memang dia mabni. Tapi perkataan Rabb boleh jadi Rabbun, Rabban, Rabbin. Allahu Rabbuna. Kat situ boleh dibu pula kan. Ya Rabbana. Oh jadi Rabba pula. Jadi menunjukkan bahawa perkataan Rabb tu berubah. Boleh jadi Rabbu, boleh jadi Rabba. Ya Rabbi, budak ni tak bawa kuih. Jadi bak tu dari bawah pula kan. Jadi nampak tak perkataan Rabb boleh berubah. Okey. Risalati Rabbi wa tu harf. Memang mabni lah kan. Ana mabni sebab dia adalah kata ganti nama dhamir. Lakum, lam tu mabni huruf jar, kum tu adalah dhamir. Kum tu adalah dhamir. Maknanya apa? Kamu semua. Kum. dia kata ganti nama yang berada di hujung. Kalau nak ikutkan kata nama kamu semua, antum. Ni kalau dekat depan dia akan jadi antum.
Tapi kalau dia duduk di hujung, dia akan jadi kum. Assalamualaikum. Kan ada ala, kan? Tapi kalau kamu semua antum, mumtazun, mujtahidun, bagus. Jadi bila antum untuk kata nama di depan. Tapi bila berada di hujung, antum akan berubah menjadi kum. Taklah ni dhamir. Kata-kata nama. Dia mabni lah. Boleh? Jangan pula dah tahu ada antum. Assalamualaikum antum. Salah lah. Tapi nak kata aku dah belajar. Antum tu kamu semua. Assalamualaikum antum. Jangan buat pelik-pelik. Wa ana lakum nasihun. Ada tanwin ni. Bila bertanwin tu biasanya mu'rab. Dia boleh jadi nasihun, nasihan, nasihin. Aminun. Sama juga. Mu'rab. Okey. Rakam 3. Nombor 3. Qala ta'ala. Kullu nafsin dha'iqatul mauti. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan. Wa ilayna turja'un. Kullu boleh jadi kulla, boleh jadi kulli. Mu'rab. Nafsin bertanwin. Boleh jadi nafsun, nafsan, nafsin, kan? Mu'rab. Za'iqatu. Boleh jadi za'iqata, boleh jadi za'iqati. Mu'rab juga. Al-mauti, al-mauta. Mu'rab. Wa. Harf. Kat sini dia bukan huruf jar, tapi huruf ataf. Dia kira mabni lah. Statik juga. Nablukum tu fa'il. Nablu tu fa'il. Tapi saya skip dulu. Kum, dhamir, kata-kata nama adalah mabni. Bisyarri ba harful jar. Huruf jar. Jadi huruf ba itu adalah mabni. Tapi yang selepas huruf ba adalah mu'rab. Bisyarri. Kata asyar tu boleh jadi asyarru, boleh jadi asyarra, boleh jadi asyarri. Dia berubah. Wal khairi wa. Huruf ataf. Huruf ataf adalah mabni. Al khair mu'rab. Boleh jadi al khaira, al khairu, al khairi. Wa sama mabni sebab dia huruf ataf. Ilayna. Ila huruf jar. Ila huruf jar. Mabni mu'rab. Bila dah huruf tu adalah mabni lah. Na kata-kata nama. Dhamir. Mabni. Turja'un. Turja'un ialah kata kerja. Di sini sebenarnya dia mu'rab. Cuma kita tak pergi kepada perinci, tak apalah. Kita skip dia dulu. Okey. Masih lagi tentang mabni mu'rab rasanya. Banyak pula nak buat benda ni. Okey. Okey. Sebab sebelum ni dah sebut tentang al-muzakkar dengan al-muannath ya. Okey, kita cuba tengok. Yang dia dah bagi jawapan tu muslimun. Jadi istilahnya bila berbaris depan dia panggil marfu'. Perkataan kata nama bila berbaris depan macam tu dia istilahnya marfu'. Lepas tu slash dhammah tu kan. Dhammah tu apa maksud dhammah? Baris depan. Jadi bila marfu' dia kena dengan baris depan muslimun. Tapi kalau musliman istilahnya berbaris atas tu namanya mansub. Mansub. Jadi bila mansub, apa barisnya? Barisnya fathah, baris atas. Okey, sementara perkataan muslimin, dia majrur. Istilahnya bila berbaris bawah ialah majrur. Jadi bila majrur, kena baris bawah. Jadi baris bawah dinamakan kasrah. Dhammah, fathah, kasrah. Marfu', mansub, majrur. Ada orang masuk ke? Okey.
Ahlan wa sahlan. Siapa? Dia. MA. Tak Melayu. Melayu. Oh, anak kau? Kau dia lain. Lain. Oh, bukan ni, bukan itu. Okey. Selamat datang dia. Tak tahu dia mana. Okey. Sementara perkataan yang muannas, muslim mudzakkar, muslimah muannas. Jadi bila marfu' berada keadaan marfu', dia kena gunakan dhammah, muslimatun. Kalau mansub fathah muslimatan, bila majrur dengan kasrah muslimati. Oh. Okey, ahlan. Al-ansah Sa'diyah. Okey, saya rasa semua orang boleh buat kot. Maksudnya bila mukminun marfu' dhammah, bila mansub mukminan lah. Mukminan. Iaitu kita bariskan atas dan tambahkan alif di hujungnya. Boleh? Mukminan. Ada pemadam ke? Tisu. Tolong buka kan? Okey, separuh. Kalau saya akan letakkan marfu' ni merah, mansub biru, majrur hijau. Jadi bila buat ayat, mana yang kedudukan dia marfu', dia akan jadi merah, mansub akan jadi biru, majrur akan jadi hijau. Untuk nak bezalah. Okey, syukran ya Al-Haj Ismail. Okey, maksudnya bila baris atas perkataan mukmin, mukmin, kita akan letakkan alif pada atas. Mukminan. Mukminan. Mukminin, okeylah, tanpa alif lah. Mukminin. Mukminun, mukminan, mukminin. Tapi kalau muannasnya apa? Mukminah. Mukminah. Okey, jadi kalau yang tak marbutah, dia tak kisahlah. Mukminatun, mukminatan, mukminatin tanpa alif. Bila tak marbutah tu tanpa alif. Ketika dia mansub. Okey, perkataan seterusnya lah muhsinun, musyrikun, mulhidun. Okey, muslim tahu maknanya apa? Orang Islam lah kan. Mukmin, orang beriman. Muhsin, orang yang melakukan kebaikan. Muhsin. Musyrik, orang yang syirik. Mulhid, mulhid ni orang yang tak percaya Tuhan. Mulhid. Okey, muallim, guru. Muallim, guru. Mudarris pun sama, guru. Sadiqun, benar. Lawannya kadhib, bohong, penipu. Kafir, bahasa Melayu pun sebut kafir kan. Kafir orang yang kufur, orang yang tidak beriman. Kafir. Ya. Okey. Dia istilah. Contohnya bila perkataan dalam ayat, saya kata jaa, telah datang Zaidun. Kenapa saya bagi baris depan? Sebab dia jadi pelaku. Jaa kata kerja telah datang. Siapa yang datang? Zaidun. Jadi kedudukan dia baris depan ni dinamakan sebagai marfu'. Okey, bila dia marfu', apa tanda marfu'? Iaitu dengan dhammah. Okey.
Okey, kalau saya kata darabtu, ni kes bully Darabtu, saya pukul Zaid juga yang kena. Okey. Darabtu Zaidan. Saya pukul Zaid. Okey, sekarang ni Zaidan jadi baris atas sebab dia ni kedudukan dia istilahnya mansub. Mansub ni maksudnya dia kena baris atas. Apa tanda dia mansub? Dengan fathah. Jadi baris atas ni, fathah ni adalah tanda untuk dia jadi mansub. Tu saya kata istilah. Okey, sekarang biasanya kita kata ja'a Zaidun. Zaidun ni apa kedudukan dia? Marfu'. Jadi apa tanda dia marfu'? Dengan dhammah. Okey, Zaidan dia jadi mansub. Jadi apa tandanya? Iaitu fathah. Fathah baris atas. Okey, jadi kalau terletak selepas huruf jar. Contohnya min al-masjid. Dari masjid. Min tu huruf jar. Hukum dalam bahasa Arab selepas min huruf jar mestilah baris bawah. Jadi dia punya istilah ni ialah majrur. Baris bawah ni namanya majrur. Apa dia punya tandanya? Kasrah. Okey, tak betul tu saya. Okey. Jadi tu yang saya katakan istilah marfu', mansub, majrur. Untuk isim lah. Okey, jadi untuk kolom pertama tu ataupun untuk jadual yang pertama itu untuk perkataan yang bertanwin. Perkataan yang bertanwin macam itulah. Kotak yang berikut, jadual yang berikut, dia gunakan perkataan yang sama tapi ada alif lam. Ada alif lam. Al-mu'minu akan jadi al-mu'mina, boleh jadi al-mu'mini, al-mu'minatu, al-mu'minata, al-mu'minati. Jadi silalah untuk keras-keraskan tangan, tulis untuk mengisi kolom-kolom tu kalau rajin. Ustaz Asman tak suruh hantar kan? Okey. Dia tanya je. Jadi kalau boring-boring gitu, bolehlah isi. Saya rasa perkataan yang sama. Cuma dia letakkan alif lam. Sebab ada perkataan dia kadang-kadang ada alif lam, kadang-kadang tak ada alif lam. Tapi baris tetap macam tu. Okey, boleh terus? Muka surat 59. Acam je tu. Susah lagi buat kuih. Tapi pernah tak buat kuih tak jadi? Pernah. Tapi sekarang dah expert lah. Tak juga. Tapi siapa yang rasa? Okey. Okey. Sangat okey. Okey, kedudukan i'rab. Okey, kedudukan i'rab. Okey, dalam bahasa Melayu, kita kalau benda tu satu, kita cakap satu kan? Sebuah kerusi. Kerusi, sebuah kerusi. Kalau dua, senang je kan? Dua buah kerusi kan? Lepas tu kalau banyak, kerusi-kerusi. Itu je cara kita nak menjamakkan ataupun nak kata banyak kerusi. Kerusi-kerusi. Seorang, dua orang. Kita tak kata pula orang-orang. Kita kata ramai orang. Jadi kita ada pelbagai cara lah. Tapi dalam bahasa Arab, tu yang dia nak tahu tu. Dari segi bilangan. Antara mufrad dengan jamak. Okay. Lepas tu dekat atas tu tulis muzakkar. Waw nun ni dah belajar itu kan. Kalau muannas tambahkan alif dan ta di hujung perkataan mufrad. Okey. Jadi perkataan mufrad marfu' muslimun dengan dhammah, bila mansub musliman dengan fathah, bila majrur muslimin dengan kasrah. Kalau yang muannas mufradnya muslimatun marfu' dengan dhammah, muslimatan mansub dengan fathah, bila majrur muslimatin dengan kasrah. Tapi kalau kita ubah muslim kepada jamak,
dia akan tak apa? Tambahkan waw nun. Ketika marfu' gunakan waw nun, iaitu muslimun. Dalam keadaan dia, maksudnya kalau mufradnya muslimun, bila jamak muslimuna. Wow. Tapi kalau musliman, dia akan gunakan ya dan nun. Muslimina. Dan begitu juga bila dia majrur. Kalau mufrad dengan kasrah, tapi kalau bila jamak dengan ya. Muslimina. Nampak tak? Dhammah ataupun marfu' muslimun. Tapi bila mansub dan majrur, muslimin. Itu caranya. Itu caranya. Okey, kalau muannas pula. Kalau muslimatun masa mufrad, bila jamak, muslimatun. Dia dengan dhammah juga. Tapi kalau dia mansub, dia tak jadi muslimatan baris atas. Dia tak macam yang mufrad itu. Tapi dia dibariskan bawah. Macam tu pula. Itu kaedah yang memang dalam Quran pun dia ikut kaedah ni. Bukannya Quran ikut kaedah kita, tapi kita ikut kaedah Quran sebenarnya. Dan bila majrur dengan baris bawah, muslimatin. Okey. Tak apa kalau tak hafal, cuma dia nak maklumkan macam itulah dalam bahasa Arab. Kaedah dalam bahasa Arab macam itulah. Bila jamak marfu' muslimun, mansub majrur muslimin. Tapi kalau jamak muannas salim ataupun muannas muslimat, marfu' muslimatun, tapi bila mansub majrur muslimatin, baris bawah. Boleh? Okey. Jadi dia minta yang mana? Muslimat. Ya, betul. Dia akan gunakan baris bawah. Yang sepatutnya muslimatan, dia kena gunakan muslimatin. Yang muslimatin, dia kekallah macam muslimatin juga. Okey. Jadi yang baki tu, dia suruh ikut je macam mana yang di atas. Dia nak melatih kita supaya kita ingat mukminun, mukminin, mukminin, mukminatun, mukminatin, mukminatin. Kalau yang jamak je lah. Kalau yang mufrad tu ikut yang sebagaimana yang ada. Pun senang sangat. Sambil nak tidur. Sambil nak tidur memang tak siap lah. Terus tidur. Okey, dia gunakan perkataan yang sama juga daripada muka surat sebelah. Itulah kaedahnya. Maksudnya kalau yang muslimat, yang alif tak tu, bila dalam keadaan mansub, dia tak guna baris atas, tapi dia gunakan baris bawah. Itu memang kaedah dalam ilmu nahwu bahasa Arab yang kita kena ikut dan tidak boleh dipersoalkan. Kau terima je lah. Jadi jangan tanya saya, kenapa Ustaz? Kenapa tak boleh baris atas? Tak tahulah, macam tu lah daripada zaman dulu sampai zaman sekarang. Sejak daripada Nabi belum datang, bahasa Arab macam tu sampai dah sekarang. Kita ikut. Tak pernah ada orang yang mempersoalkan. Jadi saya pun ikut je lah. Tak. Betul. Itu betul tu. Ustaz semua buat betul. Tapi memang betul. Kita duk mengajar gitu kan. Ada orang tanya, Ustaz, kenapa yang bahasa Arabnya ada yang jantan betina ni? Apa masalahnya? Kenapa yang sayyaratun tu betina? Muannas kan, ada tak marbutah tu. Jadi kenapa dia tak puas hati. Saya pun tak boleh nak jawab. Tapi oleh kerana kita bahasa Arab, dia memang penting yang ada ada muzakkar muannas. Dia penting kan? Sebab apa? Dia punya kata ganti nama itu yang akan lain tu. Bila kalau muzakkar jadi hu, kalau muannas dia akan jadi ha alif. Jadi bila kita baca, bila kita nampak hu, ni merujuk kepada dia lelaki. Bila ha alif, ni dia perempuan.
Cuba bahasa Melayu. Dia lah tak datang. Siapa dia? Datang betina? Kan? Tak ada. Tapi bahasa Arab spesifik. Bila hu, dia lelaki. Bila ha alif, ha, dia perempuan. Itulah pentingnya dia jantan betina dalam bahasa Arab. Awak tu lah. So awak bahasa Melayu. Boleh tahu tak awak tu siapa? Lelaki perempuan. Bila anta, lelaki. Anti, perempuan. Itu yang jadi serabut tu. Bila yang perempuan dia kata anta. Yang lelaki kata anti. Aku tak tukar jadinya lagi. Okey. Okey. Jadi muka surat 60 pun lebih kurang juga tu. Kan? Perkataannya sadiq, kadhib, kafir, salih, mukmin. Dia tambah salih. Sebelum ni tak ada perkataan salih. Apa makna salih? Baik. Dia kadang-kadang kat dalam penggunaan bahasa Arab dia contohnya kalau di Mekah tu dia kata hadzal ma hadza al-ma'u salihun lisyurbi. Dia ada tulis begitu. Dia kata air pun ada yang salih dah. Kau jangan main ni. Dekat Mekah ni air pun ada yang salih. Bukan anak dia salih. Hadzal ma, ini air salih, boleh. Maksudnya boleh sesuai lisyurbi, untuk diminum. Baik untuk diminum. Yang dia kata air pun ada yang salih. Ini mesti ada yang tak salih. Jadi salih, kalau anak yang salih, anak yang baik. Jadi salih kat sini lah, air ni baik, boleh untuk diminum, disyurb. Faham? Okey, kaifa halukum? Bi khair. Okey, dah pukul berapa dah? Ustaz Hariri 10.15. Sepatutnya dah berhenti kan? Okey. Okey dah. Tapi itulah Ustaz Asmani ada bagi pula tajuk nakirah ma'rifah. Macam mana tu? Rasa-rasa macam dah berat ni. Dah padat dah. Okey. Yang ada alif lam. Mana tadi? Oh, 61. Al-Muhsinu. Ini kesal 61. Dia ada 61. Dia asalnya muhsinun, kan? Lepas tu bila tambah alif lam, tanwin tak ada, dia akan jadi al-muhsinu. Maksudnya bila mufrad al-muhsinu, al-muhsina, al-muhsini. Kemudian yang muannasnya al-muhsinatu, tambahkan tak marbutah saja, al-muhsinatu, al-muhsinata, al-muhsinati. Boleh? Boleh ke? Okey. Bila kita pada kolom yang jamak, al-muhsinu, tinggal tambahkan waw nun pada yang tapi kat situ dia sepatutnya bukan mansub tapi marfu'. Ustaz tersalah tulis tu. Dekat kolom pertama tu bukannya mansub fathah tapi marfu' dhammah. Marfu'. Saya perasan. Marfu' dhammah. Kan? Yang sebelum-sebelum tu kan marfu' dhammah dulu kan? Jadi kena ya Allah. Jadi kena ubah mansub fathah tu dengan marfu' dhammah. Marfu' maksudnya dia berada pada kedudukan baris depan, dhammah baris depan.
Boleh? Okey, jadi perkataan al-muhsinu tinggallah tambahkan waw nun. Jadilah al-muhsinuna, al-muhsinuna. Manakala dia memang ustaz ni sengaja gitu ke? Dia sengaja. Dia nak tahu kita ni okey, jadi tak boleh ubah lah. Tak boleh ubah. Ustaz Asman saja main silap mata dengan kita. Yang muka surat 60 tu marfu' mansub majrur betul je. Tiba-tiba mansub majrur mansub, dia sengaja. Okey. Jadi dia sengaja untuk nak tengok kita ni peka ke pekak. Sebab tu dia tak datang, dia saja nak kenakan saya juga punya. Okey. Jadi kalau gitu, tapi itulah masalahnya, dia jawab yang ke atas salah. Dia jawab ke atas tu kalau mansub fathah tu patutnya musliman. Betul tak? Jadi sepatutnya dia ikut macam yang kat sini lah. Marfu' mansub majrur. Saya rasa yang sesuai. Dia tak arahan tak ada. Kalau soal SPM ni kira kena saman Majlis Pertanian Malaysia. Arahan tak betul. Ya. Okey, nak pergi ke lain. Okey, tak apa, sama minggu depan. Okey, boleh. So gini, postpone pada minggu depan. Ustaz Asman tanya, Ustaz sengaja Ustaz ni? Ustaz sengaja nak perangkap kita ke Ustaz salah? Sebab apa? Kalau dia betul-betul, dia patutnya mansub tu dia di musliman, muslimin, majrur, muslimin, muslimin, lepas tu mansub semua. Dia kenapa dua kali nak mansub? Tu yang menjadi persoalan. Jadi kita tinggalkan kerana soalan salah. Jadi bolehlah kita tamat di sini. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pentingnya kita baca tasbih kafarah ni supaya apa? Siapa yang baca di hujung pertemuan dengan doa ini, maka akan diampun dosa. Bila dengan kita baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, Allah akan ampunkan dosa jika ada berlaku dalam majlis tu benda-benda yang menyebabkan dosa. Jadi terutama sekali siapa yang lepas membawang, mari kita baca-baca doa ni di hujung sebelum kita bersih. Selepas membawang. Okey, silakan kalau ada ada ke tempat lain. Ya. Siapa-siapa yang berminat boleh masuk kelas hari Sabtu 9 sampai 10. Tapi dia dah menggunakan buku Durus Al-Lughatul Arabiyyah li ghairi natiqina biha yang dikarang oleh Dr. Fa Abdul Rahim. Dia orang India tapi dah meninggal lah.